Projek Jejambat Lebuh Raya PEM Borneo di jajaran Seksyen Kuching Serian Road KSR yang melibatkan pembinaan 4 jejambat dijangka siap penghujung Jun ini. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas yang berpuas hati dengan perkembangan projek tersebut berkata, kesemua projek itu ketika ini sudah siap melebihi 90%. Menurutnya, pembinaan jejambat tersebut melibatkan projek di Batu 4.5, Batu 6, Batu 7 dan Batu 10. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja di sekitar tapak projek jejambat Lebuh Raya PEM Borneo Batu 6 pada Selasa. Jelasnya kos keseluruhan projek adalah sebanyak RM322,966,210. Kerajaan Sarawak katanya amat berpuas hati dengan kerja-kerja kontraktor yang sudah dilantik yang membawa kemajuan projek pada ketika ini. Terdahulu dalam lawatan ke Jambatan Sungai Sarawak di Sejingkat, Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas berkata pihaknya akan mencari jalan penyelesaian yang tuntas berhubung projek jambatan tersebut. Menurutnya, projek jambatan yang menghubungkan Sejingkat dan Tanjung Bakor dalam pakej jalan kedua Kuching Semarahan itu kini mengalami masalah dan proses penyiapan hanya 2.5%. Timbalan Premier Sarawak itu menjelaskan projek jambatan sepanjang 1.3 km yang menelan kos sebanyak RM370 juta tersebut dijadual siap sepenuhnya menjelang 2025. Jelasnya punca kelewatan projek Jambatan Sungai Sarawak bukanlah masalah yang besar dan akan diatasi oleh Jabatan Kerja Raya JKR dan pihak kontraktor yang terlibat. Koperasi Kepimpinan Guru Bumiputra Sarawak (KGBS) menggalakkan lebih ramai penyertaan guru Bumiputra dalam penubuhan koperasi itu. Pengerusinya Ahmad Mali berkata pelbagai insentif dan faedah yang akan diterima sekiranya menjadi ahli koperasi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Malaysia belum mencatatkan jangkitan kes mutasi baharu varian Omicron XE. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan kementeriannya sedang mengikuti perkembangan dan mengkaji ciri-ciri varian tersebut bagi mengenal pasti tahap kebolehjangkitan dan keseriusannya kepada pesakit. Jelas Khairy terdapat 2 perkara yang akan dikaji, kebolehjangkitan dan keseriusannya. Beliau ditemui selepas melawat Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh Perak pada Selasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Isnin memberi amaran mengenai satu mutasi baharu varian Omicron dinamakan XE yang lebih mudah berjangkit berbanding mana-mana varian COVID-19. WHO menerusi laporan terbarunya berkata varian berkenaan adalah gabungan mutasi hybrid 2 versi terdahulu bagi Omicron iaitu BA1 dan BA2. Ia mula dikesan di Britain pada 19 Januari lalu dan sejak itu kurang 600 kes susulan dilaporkan. Aplikasi MySejahtera akan kekal digunakan kerana ia berfungsi memaklumkan kepada pengguna sama ada mereka menjadi kontak rapat atau sebaliknya. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, tiada keperluan untuk menghapuskan aplikasi tersebut memandangkan ia masih relevan walaupun negara berada dalam peralihan ke fasa endemik. Jelas Khairy ketika ini kerajaan memantau penularan varian Omicron melalui aplikasi tersebut. Katanya lagi data kemasukan pesakit dan kes aktif yang berada di rumah dapat dikesan dan dipantau melalui kemas kini di aplikasi MySejahtera. Petugas Pusat Penilaian COVID-19 CAC juga dapat memantau taraf kesihatan individu melalui penilaian kesihatan yang dikemas kini melalui MySejahtera sekaligus membantu pemulihan pesakit. Justru ujar Khairy, melihat kepada kepentingan fungsi aplikasi tersebut maka ia akan kekal digunakan.